Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana walaupun kuliah berjalan seawal 8 malam, tapi kita masih lagi berkemampuan untuk berkumpul sama-sama. Dan saya kira majlis yang kita sama-sama hidupkan pada malam ini adalah majlis yang sangat baik, kerana majlis ini kita sama-sama berbincang tentang kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kalam Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebaik-baik majlis di atas muka bumi apabila manusia ini sama-sama berbincang ataupun menghayati ayat Al-Quran, walau dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan cara tadabbur Al-Quran di rumah masing-masing ataupun dengan cara tadabbur Al-Quran menerusi YouTube. Menerusi YouTube itu pun ada perbincangan. Ada yang kata dengan YouTube ini tidak ada keberkatan. Tetapi kalaulah syekh yang besar boleh menyampaikan kuliah melalui YouTube, apakah kita tidak boleh mengambil manfaat daripada syekh yang besar itu daripada YouTube? Adakah kita lebih mengutamakan ustaz di kampung berbanding syekh yang besar itu? Wallahu ta'ala alam. Ini terpulang bergantung kepada kita punya keutamaan. Baik, ala kulli hal, mudah-mudahan kedua-dua majlis, sama ada melalui YouTube ataupun secara langsung ataupun di masjid ataupun di surau, mudah-mudahan ianya dapat keberkatan daripada Allah. Perbincangan kita pada malam ini setelah kita kupas pada bulan-bulan yang lepas berkenaan mukjizat bahasa Al-Quran. Kita ada kupas berkenaan dengan mukjizat bahasa Al-Quran, kerana sebelum berbincang tentang perbandingan antara ayat Al-Quran dan ayat yang lain, maka pentingnya untuk kita sama-sama bincang mukjizat bahasa Al-Quran, kan? Dan kita bincangkan kenapa ada seketika kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam dikemukakan, dikedepankan dalam surah Al-Baqarah. Dalam masa yang sama ada juga dikedepankan dalam surah Al-A'raf. Tetapi uslub ataupun gaya bahasa ataupun kalimah-kalimah yang diguna pakai dalam surah Al-Baqarah berbeza dengan kalimah-kalimah yang diguna pakai dalam surah Al-An'am. Begitu juga kisah Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Baqarah berbeza dengan kisah yang disiarkan dalam surah Al-A'raf, dan kalimah-kalimah yang diguna pakai juga berbeza. Adakah bermakna kisah ini kisah ini bercanggah antara satu sama lain? Maka sebab itu kita sebut ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kelihatan sama tetapi pada beberapa kalimah dia berbeza. Maka kita tengok tuan-tuan, puan-puan, cara untuk menghafal Al-Quran juga disebut oleh seorang syekh daripada Kuwait, disebut Syekh Qadri Abdul Wahab. Bukannya Wahabi, bukan disebut Abdul Wahab Wahabi, tidak, tapi Qadri Abdul Wahab. Dia kata cara untuk kita menghafal Al-Quran dengan laju dan dengan efektif adalah kita membaca ayat-ayat yang mutasyabihat, yang hampir sama, dan kita bongkarkan kenapa pada ayat ini diguna kalimah yang berbeza dengan pada ayat ini. Maka perbandingan pertama yang saya pilih pada malam ini adalah perbandingan awal Al-Baqarah dan awal Luqman. Jadi kita tengok surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah. Saya yakin tuan-tuan, puan-puan memang telah sedia maklum pasal ayat ini dan masing-masing telah hafal di sini. 5 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jangan tinggal zalika, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, yakni tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang, serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Dan surah ini selalu kita baca. Tambah-tambah lagi ada yang mengamalkan bacaan mak surat pada pagi dan petang hari, maka dia akan tidak ketinggalan untuk membaca surah ini, ayat ini, 5 ayat ini. Baik, kita perhatikan pada surah Luqman. Perhatikan pada surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang. Tadi perhatikan pada surah Al-Baqarah disebut orang-orang yang mendirikan, lepas tu dia letakkan dalam kurungan mengerjakan. Ini kaedah terjemahan saja ya. Kita tengok ya. Wa yu'tuna az-zakah, dan memberi zakat, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayah petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi kalau kita perhatikan pada surah Luqman sendiri, dia sangat banyak perkataan yang hampir sama, dan cara ayat itu pun hampir sama. Maka kalau kita telah pun hafal 5 ayat pada surah Al-Baqarah, confirm sepatutnya kita boleh hafal awal surah Luqman ini dengan sangat mudah. Betul ke? Saya yakin sebelum tuan-tuan habis kuliah pada malam ini, tuan-tuan memang boleh habis untuk hafal bacaan surah Luqman 5 ayat yang pertama. Baik, kat mana persamaannya tu? Kita tengok perbandingan. Yang pertama, pada dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, berbanding pada surah Luqman, digunakan kalimah tilka ayatul kitab. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran. Baik. La raiba fi, sifat yang dikepilkan bersama Alkitab ini adalah la raiba fi, tidak ada sebarang syak padanya. Berbanding pada surah Luqman, dia tidak sebut tilka ayatul kitab la raiba fiha, tidak. Disebut Alkitab sifatnya adalah Al-Hakim, bukannya la raiba fi pada surah Luqman, yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Di sini terjemahan dia pun berbeza ya. Al-Hakim ada yang menterjemahkan sebagai yang mengandungi hikmat-hikmat, kan? Tapi ada tambah lagi, tambahan pada terjemahan dan kebenaran yang tetap kukuh. Satu kalimah diterjemahkan berapa kalimah untuk terjemahan, kan? Panjang. Sebab terjemahan Al-Quran yang ada di tangan kita, dia bercampur dengan tafsir. Sebab itu untuk dia terjemah alih bahasa secara 100% sangat mustahil, sangat susah. Kerana ada kalimah-kalimah yang dilihat sebagai kalimah sinonimnya, kalimah seerti.
Berlawan tu antonim. Antonim. Ya. Okey, ini kalimah seerti. Kalimah sinonim dalam Al-Quran. Tetapi macam mana nak terjemah? Ia memerlukan kepakaran bahasa Melayu juga. Kerana itu bila diterjemah yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh, ia payah nak diterjemah berbahasa Melayu maksudnya. Kan? Begitu juga kalau orang Terengganu sendiri. Saya orang Terengganu, bila kita sebut bolah, kita tak tahu macam mana nak terjemah bolah tu. Kan? Kalau orang Kelantan ada kat sini, dia memang tak tahu macam mana nak terjemah bolah. Bolah. Begitu juga beberapa kalimah nano dan sebagainya. Bolah, nano, lepas tu bolok, semua payah nak terjemah. Jadi kalau orang tanya apa maksud bolok tu? Apa? Kita nak terjemah sebagai tidak tersusun. Ia tidak tepat juga. Ya? Jadi tidak dapat tidak, untuk memahami ayat Al-Quran, kita kena memahami bahasa Arab itu sendiri. Itu secara asasnya. Tetapi untuk sesetengah orang yang tidak diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab ni macam mana Ustaz? Untuk yang tidak diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab, paling kurang sekarang ni pun kita ada mushaf terjemahan perkata. Itu sangat membantu dan sangat memberi manfaat. Baik. Bandingan seterusnya, surah Luqman ayat yang kedua dia habis dengan Al-Hakim. Tetapi surah Al-Baqarah la raiba fi belum lagi habis satu ayat. Dia sambung lagi hudan lil muttaqin, hudan. Tetapi surah Luqman bermula hudan ini adalah ayat yang ketiga. Tapi ditambahnya lagi warahmatan. Ini telah pun saya merahkan ya, kalimah yang ditambah. Hudan warahmatan. Pada surah Luqman hudan warahmatan. Surah Al-Baqarah hudan. Terjemahannya ia pula menjadi petunjuk, hudan. Hudan warahmatan menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat. Tengok ya. Ini nampaknya ahli yang menterjemah ni pun orang yang berbeza-beza. Mungkin. Ni saya ambil terjemahan Abdullah Basmeh. Baik. Yang pertama, ia pula menjadi petunjuk. Tidak disebut ia pula menjadi hidayah, petunjuk. Di sini menjadi hidayah, petunjuk. Ada kalimah hidayah. Kan? Beza ke terjemahan hidayah tak ada hidayah ni? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nak terjemah hidayah ke tak ada hidayah, yang penting bawa maksud yang kalimah asalnya sama, hudan. Lainlah kalau Al-Quran menggunakan kalimah lain, hidayatan. Hidayatan dengan erti hidayah. Tapi tidak, kalimah digunakan hudan. Pada surah Luqman juga hudan. Tetapi terjemahan ada tambah kalimah hidayah. Maka terjemahan ini kita katakan agak tidak tepatlah. Tidak tepat. Kan? Baik. Tambah lagi warahmatan. Terjemah dia dan rahmat. Rahmat itu bukannya kalimah bahasa Melayu sebenarnya. Kan? Rahmat di bahasa Melayu ke? Sekarang di bahasa Melayu kan? Asalnya bahasa Arab. Jadi tidak dapat tidak, bila sebut rahmat, dia kena tafsir lagi. Nak kena terangkan, huraikan apa tu sebenarnya rahmat. Kan? Apa itu rahmat? Rahmat ini perinciannya disebut dalam awal surah Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha pengasih. Ada lagi terjemahan yang lain. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Terjemah begitu kan? Yang mana satu yang maha pengasih sebenarnya? Tadinya yang maha pemurah lagi maha pengasih. Ar-Rahim tu pengasih. Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kena pada Ar-Rahman. Kan? Yang mana satu yang maha pengasih. Jadi sebab itu ada lagi terjemahan yang baru, dia tidak terjemah begitu. Dia terjemah bagaimana? Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha luas kasih sayang Allah. Ar-Rahim yang maha berkekalan kasih sayangnya. Kan? Sebab kalau kita bahasa Melayu sendiri, kita nak bezakan yang maha pengasih dan maha penyayang. Beza ke pengasih dan penyayang tu? Sayang dan kasih, beza ke tidak? Dilihat sebagai tidak beza kan? Tidak ada perbezaan. Yang kasih, yang sayang. Sebab itu ada terjemahan yang baru, yang lebih baik saya rasa, yang maha luas kasih sayang, yang maha berkekalan kasih sayang. Itu Ar-Rahim. Baik. Artinya Ar-Rahman Ar-Rahim ini artinya kasih sayang. Rahmat ini
boleh kita terjemahkan menjadi hidayah petunjuk dan sebagai kasih sayang. Sebagai kasih sayang. Baik. Lil muttaqin, pada surah Al-Baqarah digunakan kalimah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Sepatutnya begitu je, yang bertakwa. Kenapa diletakkan hendak? Kerana tafsirnya menyebut begitu. Nak kata siapa sahaja yang bertakwa, yang penuh sifat takwanya dalam diri manusia. Oleh kerana manusia ini tidak pernah penuh sifat takwanya, kerana itu muslimin dianjurkan untuk, diwajibkan untuk menghadiri satu persidangan solat Jumaat, yang mana setiap minggu adanya peringatan tentang takwa. Kerana manusia ini payah dia nak penuh, nak lengkap, nak cukup takwanya. Kerana itu dia terjemahnya yang hendak dalam kurungan itu. Baik, terjemahan ni terjemahan Abdullah Basmih ya. Baik, lil muhsinin berbeza dengan Al-Baqarah. Lil muhsinin pada surah Luqman, bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Banyak juga terjemahan dia tu, jadi panjang. Mungkin ada terjemahan lainnya sebut bagi orang yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal yang baik. Ini 3 ayat pertama surah Luqman berbeza dengan 2 ayat pertama surah Al-Baqarah. Perhatikan lagi surah Al-Baqarah. Ayat yang ketiga pada surah Al-Baqarah ditambah alladzina yu'minuna bil ghaib. Manakala pada surah Luqman tidak ada kalimah ini, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Surah Al-Baqarah selepas sifat yang pertama ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, barulah disambung wa yuqimunas salah. Dan orang yang mendirikan, diletak lagi kurungan mengerjakan sembahyang. Berbanding pada surah Luqman, sifat yang pertama untuk al-muhsinin terus masuk pada yuqimunas salah, orang yang mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tetapi tidak digunakan kalimah yang sama pada surah Luqman. Dia terus guna kalimah yang jelas, wa yu'tuna zakah, dan orang yang memberikan zakat, orang yang menunaikan zakat. Beza kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Berbeza dengan yu'tuna zakah, yang memberi zakat. Sepatutnya untuk wa mimma razaqnahum yunfiqun kita boleh tafsirkan ia adalah sebagai memberi zakat. Boleh kan? Memberi zakat. Okey, boleh juga nak kata sedekah, memberi sedekah. Kan? Tapi kalau sebut wa yu'tuna zakah, memberi zakat, dia boleh ertikan juga zakat dengan sedekah. Sebab zakat ni ada 2 jenis. Satu zakat yang wajib, satu lagi zakat yang sunat. Zakat yang sunat ini sedekah. Kan? Jadi begitu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia boleh ertikan sedekah, boleh ertikan zakat. Wa yu'tuna zakat, memberi zakat, memberi erti juga sedekah. Baik. Cuma penggunaan kalimah berbeza. Penggunaan kalimah berbeza. Baik, kita sambung lagi. Pada surah Al-Baqarah ditambah lagi sifat seterusnya, sifat orang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Ini tidak disebut pada surah Luqman. Pada surah Luqman. Agaknya kenapa ya? Beriman perkara gaib tidak disebut pada surah Luqman. Beriman kepada kitab-kitab dan kitab-kitab yang terdahulu tidak disebut pada surah Luqman. Saya rasa kita pun dah boleh agak ya. Boleh agak kan? Boleh agak kan? Kerana surah Al-Baqarah dia disebut tentang diperincian kepada kalimah ghairil maghdubi alaihim pada surah Al-Fatihah. Apa erti ghairil maghdubi alaihim? Adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Dan para ulama apabila dia mentafsirkan kalimah orang yang dimurkai oleh Allah, kebanyakan mereka mentafsirkan sebagai orang Yahudi.
Maka yang disebut pada ghairil maghdubi alaihim dalam surah Al-Fatihah itu merujuk kepada orang Yahudi. Perincian tentang orang Yahudi ini dicerita pada surah Al-Baqarah. Boleh ya? Bila sebut cerita orang Yahudi tentang surah Al-Baqarah, maka kitab yang diturunkan kepada orang Yahudi dahulu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Baik. Ada ke orang Yahudi pada zaman Nabi SAW? Ada. Ada. Bahkan mereka ini dah yang asalnya menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka yang awal menentang apabila Rasulullah sampai di Madinah, menentang kerasulan Nabi SAW. Dan kerana mereka menentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang diturunkan Nabi Muhammad, maka disebut sifat orang yang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, seiring dengan surah Al-Baqarah itu sendiri. Ya, itu yang pertama lah. Itu yang pertama. Ini baru mukadimah ya. Mukadimah itu panjang biasanya. Baik, sambung lagi surah Al-Baqarah. Tengok surah Luqman ayat yang keempat sangat pendek ya. Alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah, berbanding pada surah Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus masuk wahum bil akhirati hum yuqinun. Ini pada surah Luqman. Berbanding pada surah Al-Baqarah wa bil akhirati hum yuqinun. Dia kurang kat mana tu? Surah Luqman disebut 2 kali hum. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Surah Al-Baqarah wa bil akhirati hum yuqinun. Mana wahum kat depan? Tak disebut. Tetapi terjemahannya sama. Serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Berbanding pada surah Luqman, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat, tetapi tidak disebut pula dengan sepenuhnya. Kan? Padahal kalau ikutkan tafsiran ataupun perincian pada sudut bahasa, sepatutnya ini terbalik. Terjemahan pada surah Luqman sepatutnya diletakkan pada surah Al-Baqarah. Terjemahan pada surah Al-Baqarah itu diletakkan pada surah Luqman. Apa yang kita tengok bila surah Al-Baqarah itu diterjemahkan dengan lebih panjang? Kan? Apa yang kita tengok? Perhatikan. Kalimah dengan sepenuhnya ini merujuk kepada penegasan, merujuk kepada kuatnya ciri ini. Kan? Kalau kaedah bahasa Arab yang merujuk kepada kuatnya ciri itu adanya pengulangan kalimah. Pengulangan kalimah itu merujuk kepada kuatnya ayat itu. Tengok, pada surah Luqman disebut hum 2 kali, berbanding pada surah Al-Baqarah hum 1 kali. Maka hum 2 kali ini sepatutnya kekuatan ayat itu adalah lebih kuat berbanding pada surah ayat yang ada 1 hum sahaja. Kan? Jadi sepatutnya dengan sepenuhnya itu diletakkan pada surah Luqman. Kan? Kalau surah Al-Baqarah letak dengan sepenuhnya, surah Luqman kena tambah dengan sepenuh-penuhnya. Tambah lagi penuhnya tu. Kan? Dan dia payah dia nak terjemah, susah nak terjemah. Serta mereka yakin, serta mereka dengan hari akhirat mereka yakin. Payah dia nak terjemah. Jadi ayat tu jadi keling. Jadi bunyi tak kena, kan? Setengah orang sensitif sebut keling ya. Saya minta maaf ya. Kalimah keling tu saya minta maaf. Baik. Tapi bunyi tak betul. Kalau sebut serta mereka dengan hari akhirat mereka meyakini. Jadi agak tidak Melayu. Kan? Berbanding pada sini dia terjemah serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Maka kita dapat simpulkan di sini terjemahan ini adalah untuk membantu kefahaman kita tentang ayat Al-Quran sahaja. Adapun secara perincian, terjemahan ini memerlukan kepada tafsiran yang lain, memerlukan juga kepada tadabbur yang lain. Kan? Okay, baik ya. Seterusnya surah Al-Baqarah, penutupnya 5 ayat pertama ini ulaika ala hudan min rabbihim, sama sahaja dengan surah Luqman. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun, sama sahaja. Cuma terjemahannya beza sikit ya. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayah. Surah Luqman ditambah sikit hidayah. Kan? Saya rasa mungkin yang terjemah itu hidayah, kan? Nama dia hidayah. Dia rasa nak mengabadikan namanya, dia letak dalam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi biasalah kalau kita terjemah pada awal muka surat, lepas tu kita sambung lagi 400 halaman berikutnya, mungkin tak sama, sudah tidak sama penggunaan.
penggunaan kalimah. Jadi terjemahan itu pun kadang-kadang ada yang meminta untuk disuruh untuk diseragamkan kalimah-kalimahnya. Itu kebanyakannya. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran tidak ketidakseragaman itu merujuk kepada bukan manusia yang buat Al-Quran. Ketidakseragaman dalam Al-Quran menunjukkan Al-Quran itu datangnya daripada Allah. Kalau ikut keseragaman, konsep keseragaman, sepatutnya ayat-ayat yang panjang, surah-surah yang mempunyai ayat yang panjang sepatutnya diletak di depan semuanya. Kan? Adapun surah yang pendek semuanya diletak di belakang. Tetapi Al-Kautsar dan surah Al-As, Al-Kautsar dan surah Al-As dipisahkan dengan surah-surah yang lain. Walaupun kedua-dua surah ini adanya 3 ayat. Kan? Kalau ikut konsep keseragaman, prinsip keseragaman, sepatutnya Al-Kautsar dan Al-As diletakkan bersebelahan. Begitu juga dengan surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Sepatutnya diletakkan bersebelahan, tidak ada surah Al-Mutaffifin di tengahnya. Kan? Itu sudut prinsip keseragaman. Dari sudut kepanjangan ayat, bilangan ayat. Kalau dari sudut Makkiyah Madaniyah, kalau ikut konsep keseragaman, mestilah surah Makkiyah diletakkan di depan, semuanya Madaniyah di belakang. Tetapi Al-Quran dilihat sebagai tidak seragam pada sudut itu pada akal manusia. Kan? Tidak tersusun pada akal manusia, dan ketidaksusunan pada akal manusia inilah menunjukkan ia adalah datang daripada Allah Ta'ala, bukannya datang daripada manusia. Baik, sambung lagi. Tengok perincian seterusnya. Perbezaan pertama pada kalimah zalikal kitabu berbanding pada surah Luqman, tilka ayatu al-kitabi. Sebenarnya pada bahasa Arab, zalika ini artinya itu. Sebenarnya kalau kita terjemah kitab Al-Quran itu sepatutnya. Begitu juga dengan tilka. Ayat-ayat kitab itu sepatutnya begitu. Itu, tilka ini itu, zalika juga itu. Tetapi ada yang memperincikan, yang mentafsirkan kenapa disebut zalika, tidak disebut hadza. Sedangkan ada Al-Quran disebut hadzal Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini dia memberi petunjuk kepada hati ke jalan yang lurus. Disebut kalimah hadza Al-Quran. Tidak pada zalika Al-Kitab. Ya? Kerana kata Fadl Hasan Abbas, seorang ulama kontemporari dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran, dalam bidang Al-Quran. Katanya disebut zalika itu, yang pertama kerana sifat yang dikepilkan bersama adalah la raiba fi. Sifat negatif. Raib, keraguan. Syak, sifat yang negatif. Sifat yang negatif, zalika merujuk pada jauh. Kitab itu jauh sekali daripada sifat negatif itu, sifat yang ada keraguan. Kerana itu digunakan kalimah zalika. Tetapi ada juga ahli bahasa dia tidak terjemahkan begitu, tidak mentafsirkan begitu. Katanya zalika ini merujuk kepada tempat yang jauh, martabat yang jauh, maqam yang jauh. Maka siapalah kita nak dibandingkan dengan Alkitab ini, maqamnya jauh, lagi tinggi daripada kita. Kerana itu digunakan kalimah zalika. Adapun hadzal Quran yahdi, Quran yang memberi petunjuk kepada hati, digunakan kalimah Al-Quran ini kerana hati ini sangat dekat sebenarnya dengan Al-Quran. Al-Quran ini sangat dekat sebenarnya dengan hati. Kerana itu digunakan kalimah hadza. Ya, sifat yang positif. Sifat yang positif pada Al-Quran. Baik. Ada soalan ke setakat positif, negatif, hadza, zalika ni? Nak tahu kat mana ya hadza, zalika ni? Hadza ini artinya dalam bahasa Melayu ini, zalika artinya itu. Ya, itu. Itu jauh, ini dekat. Baik. Tengok lagi. Pada surah Al-Baqarah disebut wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu rasa syak kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, siapa hamba kami itu? Nabi Muhammad. Fatu bi suratin min mithli. Datangkan satu surah yang hampir sama dengannya. Wa tu'u syuhada'akum. Panggillah semua konco-konco kamu, sekutu-sekutu kamu selain daripada Allah, in kuntum sadiqin. Kalau kamu
kalau kamu orang-orang yang benar. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, di sana juga ada ruang untuk untuk kanak-kanak ya, di sebelah sana, dan ada mainan. Kalau rasa nak lagi seronok lah. Kadang-kadang ibu ayah ni, ibu bapa ni, dia bukannya tak nak diamkan anak, tidak. Tetapi lebih baik anak tu bercakap daripada anak tu diam sebenarnya. Betul kan? Baik. Tengok pada surah Al-Baqarah disebut sebenarnya sifat orang munafik ini, orang munafik pada surah Al-Baqarah, mereka ini dia merasa syak kepada Al-Quran. Al-Quran itu secara umumnya. Maka Al-Quran secara umumnya ini dizahirkan sebagai Alkitab. Berbanding pada surah Luqman disebut wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat. Disebut ayatuna itu kerana ayatuna inilah surah Luqman disebut tilka ayatul kitab. Dia tidak terus zalikal kitab. Adapun perbahasan zalika tilka itu hanya merujuk pada gender ya. Gender. Alkitab itu muzakkar. Jantinanya lelaki, jantinanya jantan. Maka ia dikepilkan bersama zalika, itu yang merujuk kepada jantan. Adapun ayat pada bahasa Arab itu gendernya female, kan? Gendernya betina. Maka tilka itu kata tunjuk yang merujuk kepada betina dikepilkan dengan ayat. Jadi zalika dengan tilka tidak ada isu. Yang ada isu adalah kalimah ayatul kitab. Kenapa terus Alkitab pada surah Al-Baqarah, manakala pada surah Luqman ayatul kitab, ada ayat itu. Maka disebut surah Al-Baqarah, keraguan itu diusulkan kepada Al-Quran secara keseluruhannya. Muhammad reka ke ataupun wahyu, kan? Maka kata ini sihir. Ada yang katakan ini sihir, nak kata ni Muhammad punya cara lah ya. Jadi Alkitab itu keseluruhannya. Adapun ayat, ayat ini adalah merujuk kepada yang lebih mikro. Mikro. Alkitab makro, kan? Ayat mikro. Maka bila perhatikan pada surah Luqman disebut dibaca ayat-ayat kami. Mikro yang dibaca, yang diperhatikan, kan? Yang diperhatikan. Beza mikro dengan makro. Makro tengok bumi bulat. Silap. Flat. Maaf ya, saya tersasul. Dilihatnya bumi ini flat. Baik. Daripada jauh. Tetapi bila kita masuk lebih mendalam, itu mikro. Daripada jauh ini makro. Bila keraguan bumi ini flat ke sfera, keraguan itu berlaku pada bumi flat ataupun sfera, maka itu makro. Mikro dibincang lagi, okey, di bumi ini adanya gunung ganap. Adanya lagi dengan lebih halus, adanya laut. Laut itu masih lagi ibarat macam makro, sebab laut dan darat itu sahaja. Ada lagi rupanya sungai, ada lagi anak sungai, ada lagi air terjun, ada lagi tasik. Semua-semua itu mikro, kan? Kan? Itu kalau sebut pada orang Arab, mereka akan jadi cemburu. Kita sebut air Malaysia ni ada air terjun. Ya, jadi orang Arab ni jadi syurga Malaysia. Sebab setengah tempat, kalau di Mesir ataupun di Jordan, Mu'tah, di perkampungan, mereka ingat orang Melayu Malaysia ni adalah negara yang tempat-tempat yang orang asli duduk, hutan. Adanya monyet, adanya beruk. Maka yang sampai dalam media National Geographic dalam media, dalam TV, sampainya tempat-tempat yang orang asli tu duduk, hutan tu. Jadi bila dia orang siapa orang Melayu, mereka siapa unggah-unggah, kan? Unggah-unggah. Tapi ada yang Melayu dia tak reti bahasa, dia jadi sensitif dengan orang tegur dengan cara unggah-unggah tu. Unggah-unggah. Jadi bila sensitif dia akan usulkan. Sebenarnya tidak, Malaysia tidak begitu. Malaysia ada KLCC, kan? Malaysia bukan setakat ada KLCC, kita ada lagi Syalalat, ada air terjun.
Dia orang dengar air terjun ni dahsyat Sebut lagi, kita orang ada Tasik Buhairah. Kita orang ada lagi Syaqi'il Bahr, adanya pesisir pantai. Kita orang ada lagi Nahrun, adanya sungai. Bukan setakat Nahrun satu sungai, Anhar, sungai. Sebab itu bila orang Arab dia sampai sahaja di Indonesia, dia akan tengok kanan dan kiri, semua akan sebut wallahi hadhihi jannah. Demi Allah, ini adalah syurga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga yang di bawahnya mengalir air sungai. Ya. Dia harap dia sampai dekat Malaysia, dia ingat yang dia tengok memang Malaysia ni jannah, syurga. Kan? Beza dalam media dan TV tengok ya kan yang duduk dalam hutan sahaja. Tidak. Orang Malaysia, orang Melayu kita tidak maju maju. Baik, selingan sahaja. Nak kata makro dengan mikro Nak kata dalam surah Luqman ini penjelasan dia adalah tentang mikro. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Apabila dibacakan ayat-ayat kami secara mikro, satu-satu, walla mustakbira, mereka ini apa mereka buat? Berpaling dengan angkuh. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah pada telinganya adanya penyumbat. Di sini dia tidak terjemahkan ka'allam yasma'ha, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Kan? Ka'allam yasma'ha. Sebab kalau kita sebut ka'allam yasma'ha, mereka tidak mendengarnya, dengan ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah ada penyumbat, benda tu seolah benda yang sama. Kenapa dalam Al-Quran mesti mention juga ka'allam yasma'ha, itu seolah-olah mereka tidak mendengarnya? Bukankah sudah cukup bila Allah Ta'ala sebut ka'anna fi udhunaihi waqra tanpa ada ka'allam yasma'ha? Kan? Faham ke isunya? Kenapa dalam Al-Quran dia tidak sebut walla mustakbira? Mereka ini, dia ini berpaling dengan angkuh, dengan bongkar. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya. Kenapa mesti dimentionkan juga ka'allam yasma'ha, seolah-olah mereka tidak mendengarnya? Dia tidak mendengarnya. Kan? Bahkan dalam terjemahan dia buang terjemahan ka'allam yasma'ha. Jadi benda tu sebenarnya sepatutnya ada perbincangan ya. Ada perbincangan seolah-olah tidak mendengarnya. Yang pertama, seolah-olah letak penyumbat, nak bagi penegasan. Kan tadi kita sebutkan pengulangan yang dilihat sebagai pengulangan itu seolah-olah pengulangan, wahum tadi, dan ka'allam yasma'ah ka'anna fi udhunaihi, seolah-olah pengulangan itu menunjukkan pada adanya kekuatan penegasan. Ayat itu lebih kuat. Maksudnya mereka ini memang bongkar, mereka ini dah lah bongkar, memang tak dengar, mereka ini dah lah tak dengar, mereka ini macam mereka sumbat lagi telinga. Kan? Baik. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Tengok kalimah yang digunakan, basyir. Gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Gembirakanlah dia. Digunakan kalimah basyir. Ya. Baik. Tengok lagi. Jadi, kenapa zalika al-kitabu dengan ayatul kitab? Baik, yang kedua pada surah Al-Baqarah. Kalimah kitab dan sekutunya. Sebenarnya saya pun tak tahu nak terjemah apa. Saya terjemah ke sekutunya. Saya harap tuan-tuan faham sekutunya. Kalimah asalnya adalah mushtaqat. Kalimah kata terbitan daripada kitab. Daripada kitab itu ada kalimah kataba, menulis. Yaktubu, sedang menulis. Uktub, tulislah. Al-kitab, kitab yang ditulis. Apa lagi? Maktab, tempat menulis, meja. Maktabatun, tempat diletakkan kitab, pustaka, perpustakaan. Ya. Baik. Kitab dan sekutunya, itu sekutunya artinya begitu ya. Kata terbitan yang lain daripada kitab disebut sebanyak 47 kali pada surah Al-Baqarah, berbanding kalimah ayat. Dan sekutunya disebut sebanyak 21 kali sahaja dalam surah Al-Baqarah. Maka perbandingan bilangan inilah yang menyebabkan sesuailah dalam surah Al-Baqarah pada awalnya tidak disebut tilka ayatul kitab, disebut zalikal kitab. Baik. Berbanding pada surah Luqman, kalimah kitab dan sekutunya hanya disebut sebanyak 2 kali. Adapun kalimah ayat
dan sekutunya disebut sebanyak 5 kali dalam surah Luqman. Maka bilangan yang lebih banyak disebut, kalimah yang lebih banyak disebut dikedepankan dalam awal surah ini. Tilka ayat Al-Kitab. Baik, bukankah dalam surah Al-Baqarah 21 kali kalimah ayat, dalam surah Luqman 5 kali sahaja ayat. 5 kali dan 21 kali, mana lagi banyak? 21. Cuma perbandingan itu agak tidak cantik kalau kita bandingkan begitu, kerana Al-Baqarah ini terdiri daripada 49 halaman. Tolak dari surah Al-Fatihah lagi 48 halaman. Kan? 48 muka surat. Muka surat 50 itu surah Al-Imran. Muka surat 1 itu surah Al-Fatihah. 48 lah ya. Betul tak? Ke saya silap? Adapun surah Luqman berapa helai sahaja? 3 halaman sahaja. Kan? Maka sangat tidak cantik untuk bandingkan 3 halaman dengan 48 halaman dari sudut bilangan ayat itu. Tidak. Tapi kita bandingkan bilangan ayat dan kitab dalam surah itu juga ayat dan kitab dalam surah Luqman. Maka surah Luqman kalimah ayat itu lebih banyak disebut berbanding pada surah Al-Baqarah kalimah kitab lebih banyak disebut daripada kalimah ayat. Baik. Nampak ya setakat ni ada soalan? Dia ada dua maksud ada soal, tak ada soalan ni sama ada betul-betul faham ataupun betul-betul tak faham. Tapi jangan buat ada soalan pula kan. Kalau memang tak ada soalan, kenapa cari soalan? So, yang mana yang sebut la tasalu an asya', janganlah tanya satu perkara, janganlah tanya perkara-perkara yang mana in tubdalakum tasukum. Apabila didedahkan kepada kamu, makin susah untuk kamu. Makin susah apa? Makin susah nak faham. Ya, baik. Sifat yang dikepilkan bersama surah Al-Baqarah, Al-Kitab tadi. Zalika la raiba fi. Tidak ada sebarang syak padanya. Dia tidak sebut zalikal kitabul hakim, tidak. Pada surah Luqman, sifat kitab itu adalah Al-Hakim, yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Kerana apa? Pada surah Al-Baqarah ini dikemukakan untuk membasmi keraguan yang ditimbulkan oleh orang Yahudi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, disebut pada surah Al-Baqarah. Kalau kamu ini ada keraguan pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi surah, datangkan surah. Maka ada yang cuba datangkan surah, ada yang datangkan surah sepertinya Al-Fil, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, gajah. Al-Fil, Mal-Fil, apa itu gajah? Apakah cara untuk membuat kamu tahu apa itu gajah? Kan? Bila dengar itu pun dah sakit telinga. Sembang pasal gajah. Kita ni kecil je. Sembang pasal gajah ni rosak kereta. Kan? Jadi ada cubaan. Ada cubaan yang cuba lagi buat surah katak. Kan? Dengar katak itu pun kita rasa macam sangat tak menarik. Maka bila dikedepankan surah, makin menampakkan mereka ini tidak mampu untuk melawan Al-Quran. Bahkan di sini adanya satu bentuk confirmation ataupun bentuk jaminan bahawasanya umat sepanjang zaman tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Al-Quran. Ya, baik, right. Ini untuk menyangkal dakwaan keraguan itu. Adapun surah Luqman, adanya satu ayat yang disebut walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Telah kami berikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan. Di sini terjemahan tidak disebut hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Tidak disebut kebenaran yang tetap kukuh tu, yang tetap kukuh. Kan? Tengok terjemahan yang atas, Al-Hakim, kebenaran yang tetap kukuh. Di sini Al-Hikmah, hikmat kebijaksanaan, tidak disebut dan kebenaran yang tetap kukuh. Sebab itu terjemahan memang dia payah nak penuhi hak yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, ada manfaat kita boleh dapat daripada terjemahan ini kan, walaupun tidak dapat memenuhi hak yang sepenuhnya. Baik, apa itu hikmah sebenarnya? Hikmah ini datang daripada kalimah ahkama. Ahkama. Hakama ini artinya kukuh, kemas. Kalau saya tutup pintu dengan kemas, ahkamtu ighlaqal bab, saya tutup pintu dengan kemas. Kan?
Sebab itu dalam Al-Quran dia ada dua jenis ayat. Satu dalam surah Ali Imran disebut apa? Dia sebut huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Adanya ayat-ayat yang muhkamat. Apa artinya ayat yang muhkamat itu? Ayat yang betul kukuh. Ada yang terjemahkan tidak. Muhkamat itu yang betul kita boleh dapat ertinya. Maksudnya bila sebut Alkitab, kita dapat faham itu ertinya Alkitab. Wa minha mutasyabihat. Tilka ayat ayatul kitabul muhkamat. Macam mana ayatnya tadi? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada lagi ayat yang bentuk mutasyabihat. Mutasyabihat ini boleh diertikan dua erti. Yang pertama, ayat yang ada unsur syubhah. Syubhah, mutasyabihat, syubhah. Syubhah ini apa? Syubhah yang kita tak tahu apa maksudnya. Contohnya disebut alif lam mim. Alif lam mim. Ada yang kata alif lam mim ini tidak, bukan mutasyabihat, muhkamat. Peninglah tu. Kan? Tapi yang mutasyabihat yang jelasnya kata mutasyabihat bila sebut kalimah istawa. Allah Ta'ala istawa. Ada katanya tidak boleh nak diterjemahkan sebagai bersemayam. Ada kata bukan ertinya bersemayam. Kan? Ada sebut yadullah. Tidak diterjemahkan yad itu sebagai diterjemahkan yad itu sebagai kuasa. Tidak diterjemahkan sebagai tangan. Kan? Maka kalimah-kalimah yang adanya syubuhah ini mutasyabihat. Itu makna pertama mutasyabihat. Makna kedua mutasyabihat adalah ayat-ayat yang sama. Tasyabuh. Tasyabuh ini sama. Kan? Tasyabuh ini sama. Ayat yang sama. Contohnya surah Al-Baqarah dan surah Luqman. Pada 5 ayat mutasyabihat. Mutasyabihat sama dengan surah Luqman. Hampir sama. Kan? Tapi orang Melayu kita ada terjemah lagi. Sama tapi tidak serupa. Ada lagi terjemah serupa tapi tidak sama. Mana satu sebenarnya? Serupa dan sama tu sebenarnya sama ke serupa? Macam mana ni? Sama dan serupa itu serupa ke tidak? Tidak. Sebab sama itu tidak serupa. Sama itu sama. Serupa itu tidak sama. Tapi serupa itu serupa. Peninglah. Ya? Sama dan serupa. Jadi ada istilah baru. Maka kita perlukan pakar bahasa Melayu untuk confirmkan, untuk bersidang apakah erti sama, apakah erti serupa. Satu kerja pula. Serupa sama ke semuka, sewajah? Sebab rupa tu kan wajah, muka. Kan? Bersemuka, berserupa lain. Bersemuka, muka kan? Muka dan rupa. Berserupa, lain dah tu. Dia bahasa Melayu, bahasa Melayu. Baik. Jadi disebut surah Luqman Al-Hakim kerana yang pertama penuh dengan hikmat, kebijaksanaan. Yang kedua, kebenaran yang tetap kukuh. Kukuh tadi tu disebut kemas. Ahkamtu ighlaqal bab, saya tutup pintu dengan kemas. Ihkam itu kemas, kukuh. Sebab itu Al-Hakim, Al-Kitab, tilka ayatul kitabil hakim. Ayat Alkitab itu yang kemas, yang tidak ada keraguan padanya. Bila sebut yang tidak ada keraguan padanya, dia seolah-olah mentafsirkan la raiba fi. Betul tak? Kebenaran yang tetap kukuh. Mentafsirkan la raiba fi. Tidak ada sebarang syak padanya. Kan? Jadi Luqman, satu lagi kata kunci yang kita boleh guna pakai, Luqman ini adalah perincian kepada surah Al-Baqarah, surah Luqman. Sebab itu ada satu buku baru Ustaz Syahri tulis. Buku apa? Indahnya Pesan Luqman. Indahnya Pesan Luqman. Boleh didapati di sini juga. Ya. Tentang surah Luqman. Baik. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia telah pun bersyukur untuk dirinya. Sama ke bersyukur dengan alhamdu? Kan? Surah Al-Fatihah kita sebut alhamdulillah. Kenapa kita tidak sebut asyukrulillah? Asyukrulillah. Kita sebut alhamdulillah pada soal Al-Fatihah. Kan? Jadi itu ada perbincangan juga pada sudut bahasa
yang tidak akan kita bincangkan pada kali ini. Kan? Sebab pukul 9 dah. Kita habis 9.30 sepatutnya. Baik. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tengok bahasa yang digunakan pakai oleh Luqman. Sangat cantik. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur, dia berterima kasih pada dirinya. Siapa yang kufur, maka fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah ini maha kaya, maha terpuji. Maha terpuji. Baik. Maha terpuji. Siapa yang tidak mahu bersyukur, Allah tidak perlukan syukur itu. Fa innallaha ghani. Allah kaya, tidak perlukan syukur itu. Maka kalimah inilah disebut Luqman ini penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Beza hikmah dengan berilmu. Orang yang berhikmah dengan orang yang berilmu. Saya ingat saya ada satu kisah di mana seorang manusia yang sangat dikenali oleh orang ramai memberi kuliah. Namanya adalah Al-Imam Hasan Al-Banna. Pernah ditanya oleh seorang wanita yang mengikuti kuliahnya, dan wanita ini tidak bertudung. Maka ditanya kepada Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna. Ditanya, bolehkah aku untuk terus mengikuti kuliah ini walaupun aku tidak bertudung? Soalan ini sebenarnya soalan killer. Dijawab ini salah, dijawab itu pun salah. Kan? Dijawab tak boleh. Seolah-olah kita menutup ruang manusia ini untuk mendapat hidayah daripada Allah. Siapakah kita sebenarnya nak tutup ruang hidayah itu? Dijawab itu pun tidak boleh. Jawab boleh nak ikut kelas ni. Seolah-olah Al-Imam meredai perbuatan tidak menutup aurat itu, tidak menutup rambut. Maka apa jawapan Al-Imam Hasan Al-Banna? Nak jawab macam mana? Nak jawab boleh ke tak boleh? Nak jawab boleh ke tak boleh? Dijawab dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana. Dijawab, soalan ini saya akan jawab pada kuliah yang akan datang. Apa artinya? Kena datang. Redha ke dengan tidak menutup rambut itu? Tidak menunjukkan dia redha, tidak. Tetapi artinya akan diajarkan tuntutan menutup rambut itu. Nampak ya? Bijaksana dengan alim, berilmu. Maka macam mana kita sebagai ibu dan ayah ingin menjadi seorang yang bijaksana, kan? Itu perlu kepada satu lagi kursus yang sendirinya tentang parenting, kan? Menjadi ibu bapa yang bijaksana. Okey, baik. Jelas ya? Kenapa Al-Hakim? Kenapa la raiba fi? Hudan. Ia pula menjadi petunjuk. Manakala berbanding pada surah Luqman disebut hudan wa rahmatan, menjadi hidayah petunjuk. Tambah lagi dan rahmat. Rahmat itu isunya, bukan kalimah hidayah tu isunya, kan? Kalimah hidayah itu isu pada terjemahan, bukan pada ayat. Tapi pada ayat ini kalimah rahmatan, dan sebagai kasih sayang, sebagai rahmat. Kenapa ditambah kalimah rahmat? Yang pertama, kita sebutkan tadi rahmat ini ada disebut pada surah Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini maha luas kasih sayang Allah. Maka maha luas kasih sayang Allah ini diterjemahkan bagaimana? Walaupun manusia itu tidak beriman kepada Allah, dia tetap diberikan nikmat oleh Allah. Betul kan? Dia tetap diberikan oksigen. Bahkan ada di kalangan mereka lebih kaya daripada orang yang beriman. Pada sudut harta, pada sudut anak-anak, pada sudut banyak keadaan juga, kan? Ini bukan kerana Allah kasihkan dia sebagai tidak beriman, tidak. Tetapi Allah kasihkan dia sebagai makhluk Allah. Rahmah. Sebab itu sebut rahmat yang luas. Ar-Rahman, yang maha luas rahmat Allah. Ar-Rahim, yang maha berkekalan rahmat Allah. Siapa? Ada di kalangan mereka yang asalnya tidak beriman dan kemudian dikurniakan pelbagai kurniaan daripada Allah, maka dia dapat kasih sayang Allah di dunia ini. Tapi bila mati, hari detik terakhir untuk dia mati, tiba-tiba dia beriman, maka ia ni dikekalkan kasih sayang Allah. Ar-Rahim. Ada ke tidak yang tidak beriman? Ramai.
hujung sampai detik nafas yang terakhir juga tidak beriman. Contohnya Firaun. Pelbagai nikmat yang dikurniakan kepada Firaun. Dan hujungnya mahu beriman tetapi keimanan yang tidak diterima. Maka ini Allah tidak rahim padanya, tapi Allah rahman padanya. Kenapa Allah rahman? Sebarkan juga rahmat dia kepada manusia walaupun tidak beriman. Kerana selagi manusia ini tidak mati, selagi itulah manusia ini berpeluang mendapat hidayah daripada Allah. Maka hudan dan rahmat ini disaling melengkapi. Betul tak? Kan? Baik. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Disebut penciptaan alam dalam surah Luqman. Allah ciptakan langit tanpa tiang yang kamu tengok. Kan? Kamu tengok tak ada tiang. Kan? Wa alqa fil ardi rawasi. Dan Allah campakkan, guna kalimah alqa, campakkan di muka bumi ini rawasi, gunung. Kan? Baik. Antamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah. Yang mana di atasnya itu ada juga binatang. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Allah turunkan daripada langit air. Ini semua ayat-ayat Allah yang merujuk kepada kasih sayang Allah. Nikmat. Nikmat ini satu bentuk kasih sayang Allah. Begitu juga pada ayat yang ke-20 surah Luqman. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum. Tidakkah kamu melihat Allah Taala telah memudahkan kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ini satu bentuk nikmat. Maka nikmat yang dihitung-hitung inilah satu bentuk rahmat. Kerana itu dalam surah Luqman ditambahnya lagi kalimah warahmatan. Boleh ya? Adakah bererti surah Al-Baqarah tidak dihitung-hitung nikmat itu? Soalan yang baik. Yang bercerita itulah yang bertanya. Baik. Surah Al-Baqarah betul dihitung-hitungkan tentang rahmat, tentang nikmat. Yang mana nikmat ini dihitung-hitung pada siapa? Pada Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah sangat banyak disebut perhitungan tentang nikmat yang Allah kurniakan pada Bani Israel. Satu persatu. Dan antara nikmat yang Allah tidak turunkan kepada mana-mana manusia yang lain, yang pertama adanya al-manna was-salwa. Apa itu al-manna was-salwa? Itu pun masih lagi ada perbincangan. Ada kata al-manna was-salwa ini adalah gam Arab. Ada kata terjemahan yang lain dalam tafsir Al-Qurtubi katanya al-akmah. Al-akmah ini apa? Kata dalam tafsir tersebut, al-akmah ini apabila dia makan al-akmah itu digigit al-akmah itu, maka dia boleh tidak makan satu hari, satu pagi dan satu malam. Dia kenyang dengan al-akmah. Sebab itu al-akmah ini diturunkan, dikurniakan kepada Bani Israel untuk mereka tumpukan ibadat pada hari Sabtu. Tapi itu perbincangan, jangan lagi ya. Dia sebut perbincangan ni, perbincangan kena baca lagi lah. Ya, kena baca lagi. Nak baca kat mana? Tak apa, baca Quran paling kurang ya. Kalau tak baca perbincangan tak ada masalah. Yang penting al-akmah, al-manna was-salwa sampai sekarang dibincangkan. Kerana tidak ada manusia yang lain selain Bani Israel pernah melihat al-manna was-salwa, melainkan ada tafsiran sahaja. Katanya al-manna ini gam Arab. Kan? Jadi adalah gam Arab al-manna disebut. Padahal gam Arab ini kalau disebut dalam bahasa Arab as-samag. Sad, mim, ghin. Samag. Itu gam Arab. Kan? Al-manna. Al-manna tu bila sampai kat Malaysia namanya al-manna. Gam Arab tu. Sebab apa sampai kat Malaysia dia jadi al-manna, bukannya as-samag? Sebab apa? Sebab al-manna tu ada dalam Quran. Bila ada dalam Al-Quran, dia mudah sikit nak makan tu. Betul tak? Betul ke? Air kolah kan, air kolah dekat surau, dekat masjid. Setiap hari dia dengar azan. Kalau bulan Ramadan memang habis tadarus. Kita baca kat air kolah tu. Tu air ubat lah kan? Ke tidak? Air yang dibaca azan padanya 5 kali satu hari. Air kolah kan? Air yang dibaca Al-Quran, tadarus. Dari awal sampai akhir. Setiap tahun confirm habis. Itu kalau seorang baca. Kan? Kalau ada halaqah pula dan sebagainya, maka mana lebih baik, air kolah ke air yang dibaca Al-Quran? Ini ada azan lagi ni. Kan? Baik, bila sampai kat Malaysia, ini persoalan je ya. Persoalan. Saya tak tahu mana yang lebih baik. Ya? Cuma bila sampai kat Malaysia namanya al-manna. Kalau pergi kat Mesir, dia banyak al-manna ni, samar ni, gam Arab ni banyak ni dekat Sudan sebenarnya.
Baik, cerita pasal produk lagi ya. Gam Arab ni banyaknya dekat Sudan. Tapi Sudan dan Mesir ni bersebelahan. Maka banyak juga dapat dekat Mesir. Kalau pergi dekat Syam, dekat Jordan tak ada benda ni. Tak ada samar. Melainkan kena pergi kedai lah. Okey, baik. Kalau pergi sana, kita sebut nak al-manna. Dia orang tak akan faham apa itu al-manna. Sebab al-manna itu sendiri ada tafsiran yang pelbagai. Tetapi kalau sebut samar, barulah dia orang faham. Itu kat Mesir lah. Kan, kalau kat Mesir. Sebab itu sekarang ni, gam Arab itu sendiri ada banyak jenis pula. Gam, kalau letak dalam mulut, sampai sudah dia tak cair. Dia memang macam batu lah. Kan? Sekarang ni ada bentuk sebuk. Disebut mathun. Kan? Tapi kalau tu nikmat, kan? Tu nikmat kan? Jadi orang Bani Israel menikmati ke tidak? Dengan gam yang macam batu itu letak dalam mulut, sampai sudah dia tak habis. Dia macam gula-gula yang tak habis. Sejam tu tak habis gula-gula tu. Penat tu nak kunyah. Kan? Siapa-siapa yang boleh cubalah ya. As-samar ni, al-manna ni. Jadi digalakkan untuk beli yang mathun punya, yang serbuk. Sebab boleh untuk kita kacaukan bersama dengan air panas. Kan? Ada yang kacaukan dengan air madu. Orang rumah saya memang kacaukan dengan madu ketika berpantang. Orang perempuan bila lepas bersalin ni banyak angin kan. Lepas minum samar dan madu, dia akan jadi buang habis angin. Cerita pasal produk. Tak ada kerja lah maksudnya. Baik, boleh cubalah ya. Boleh cuba, kita tengok al-manna. Dan kesannya sangat hebat dari sudut kesihatan, perubatan. Ya, perubatan. Tetapi ada takwilan yang kata tidak, al-manna bukannya as-samar. Al-manna ini adalah al-akmah. Al-akmah itu apa? Bentuknya macam ubi. Macam ubi. Ada yang kata al-akmah itu buah dom. Buah dom ni apa? Boleh google nanti ya. Buah dom. Nanti satu kerja pula nanti nak terang dom. Baik. Jadi ini diterangkan nikmat. Pada surah Al-Baqarah juga diterangkan nikmat. Tetapi yang penting pada surah Al-Baqarah, Bani Israel ini perlu mendapat huda daripada Allah Ta'ala. Perlu dapat hidayah. Adapun pada surah Luqman, orang dah dapat hidayah. Kan? Dia kena fikir lagi. Sebenarnya Allah ni sayang lagi manusia ni. Dengan seolah-olah kita ni yang mendapat hidayah daripada Allah, dilihat sebagai tidak dikurniakan apa-apa nikmat. Kan? Maka kita perlu sama-sama menghayati, mentadaburi bahawasanya Allah Ta'ala telah kurniakan macam-macam nikmat kepada kita. Kerana itu diajarkan pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebelum kita minta apa-apa daripada Allah, sebut dulu Alhamdulillah. Sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Sebelum kita minta, sebut dulu Alhamdulillah. Artinya apa? Betul kami mahu minta sesuatu daripada Allah, daripadamu wahai Allah. Tetapi bukanlah kami menafikan segala kurniaan yang telah engkau berikan kepada kami. Artinya, sebelum kami minta kepadamu, ya Allah, kami sembahkan kesyukuran kami sembahkan pujian kepadamu, ya Allah, kerana terlalu banyak nikmat yang telah engkau beri. Itu pun masih lagi kami mahu meminta sesuatu. Tak? Sebab itu disebut Alhamdulillah di awal doa. Doa digalakkan untuk dimulakan dengan Alhamdulillah. Dan bahkan ada hadis yang jelas menyebut doa yang dimulakan dengan Alhamdulillah mudah untuk dimakbulkan. Baik. Ada hudan wa rahmatan. Nampak ya? Lil muttaqin. Surah Al-Baqarah untuk orang-orang yang bertakwa, yang hendak bertakwa. Lil muhsinin, bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Baik, lafaz taqwa dalam surah Al-Baqarah disebut sebanyak 36 kali. Antaranya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala, Tuhan kamu yang telah mengurniakan, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Supaya apa? Matlamatnya adalah supaya kamu bertakwa. Suruhan berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suruhan berpuasa juga, moga-moga, mudah-mudahan kamu ini bertakwa. Itu suruhan berpuasa. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Ini halaman yang sama. 3 ayat sahaja berbeza dengan surah la'allakum tattaqun tadi tu. Fattaqun nar, takutlah neraka. Wa iyaya fattaqun,
kepada akulah sahaja kamu perlu bertakwa. Maka penegasan takwa dalam surah Al-Baqarah ini sangat banyak. Kan, sangat banyak. Berbanding pada surah Luqman. Jadi, apa itu takwa sebenarnya? Itu satu perbincangan lagi tu. Dia sebenarnya kalau saya, bila orang tanya apa itu takwa, saya lebih suka untuk tuan-tuan boleh YouTube ceramah Ustaz Adi Hidayat tentang takwa. Sangat jelas. Perfect, jelas. Ustaz Adi Hidayat. Seorang ustaz daripada Indonesia. Kalau siapa-siapa pernah kenal. Baik. Tentang takwa, sangat menarik, sangat best. Dia boleh bentangkan tentang takwa ini dalam khutbah Jumaat pun boleh bentang. Dengan sangat tersusun bahasanya. Maka cadangan untuk memahami apakah itu takwa, cadangan saya boleh rujuk pada ceramah ini dalam YouTube. Baik, lil muhsinin pada surah Luqman, orang yang mengerjakan amal-amal yang baik. Kerana surah Luqman yang disebutnya di sini, wa may yuslim wajhahu ila Allah, dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas. Kan, ini terjemahan pun lain kan. Sebenarnya kalau terjemahan secara bahasa, sesiapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Tapi dekat sini dia suruh serah diri bulat-bulat pula yang diserahkan. Tak adalah maksudnya serah diri, tak sebut wajhahu kan, wajahnya kepada Allah dengan ikhlas. Wa huwa muhsin, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Rasa macam pernah dengar istamsaka bil urwatil wusqa. Ya, ada. Selepas kita habisnya ayat kursi, adanya istamsaka bil urwati al wusqa. Baik, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada simpulan tali agama yang teguh. Wa ilallahi aqibatul umur, dan ingatlah kepada Allah jugalah kesudahan segala urusan. Disebut di sini kalimah wa huwa muhsinun. Jadi penegasan keutamaan disebut kepada muhsin, orang yang muhsin. Maka apakah perbezaan muttaqin dan muhsin itu? Yang jelasnya bila kita tengok pada sini, al-muttaqin adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhkan diri daripada larangannya. Adapun al-muhsinin, orang yang melaksanakan perintah Allah dengan cara yang terbaik. Apa artinya dengan cara yang terbaik? Kalau dia buat solat, dia akan kerjakan solat itu, sembahyang itu yang dengan cara yang terbaik. Yang pertama dengan secara berjemaah. Yang kedua bukan setakat berjemaah, dia ambil takbiratul ihram. Yang ketiga bukan setakat takbiratul ihram, kalau boleh dia datang awal daripada Bilal. Kan? Yang keempat, apa lagi? Yang keempat, di solat itu dengan penuh khusyuk. Yang kelima, di solat rapat bahu. Sampai tahiyat tu dia tak sempat nak tawarruk. Kan? Duduk tawarruk. Baik. Dan sebagainya. Jadi itu al-muhsinin, melaksanakan perintah Allah dengan cara yang terbaik. Bahkan perbezaan al-muhsinin dan al-muttaqin ini disebut dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungjawab yang wajib atas orang-orang yang bertakwa, haqqan 'alal muttaqin. Jadi mut'ah itu bukan nikah mut'ah, ya tidak, tapi mut'ah, pemberian sagu hati kepada isteri yang telah diceraikan, wajib kalau untuk menjadi orang yang bertakwa. Tetapi berbeza untuk kes cerai yang belum disekedudukan, ya, yang belum bersekedudukan antara suami dan isteri. Maka diminta juga untuk memberi mut'ah, sagu hati. Tetapi kalau sagu hati itu diberikan itu, maka itu kerja orang yang muhsin. Faham ke? Tidak bersekedudukan dengan pernah bersekedudukan. Maka kalau diberi mut'ah itu wajib untuk yang pernah bersekedudukan. Untuk yang tidak pernah bersekedudukan, ada ulama yang mewajibkan beri mut'ah, sagu hati. Ada yang kata tidak apa, tidak ada masalah bagi sagu hati ke tidak, kan? Maka disebut dalam ayat 236 ni, saya tak sempat tulis terjemahannya. Kalau dia bagi mut'ah itu sagu hati, maka itu adalah dia telah laksanakan hak sebagai orang yang muhsin. Nampak ya? Muhsin ini adalah sifat seterusnya setelah ihsan, setelah iman, iaitu ihsan.
Islam, iman, ihsan. Dalam surah Luqman tidak disebutkan dua sifat ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Berbanding pada surah Luqman diterus alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Surah Luqman. Surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dua sifat ini tidak disebut pada surah Luqman. Beriman dengan perkara ghaib, yang kedua beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan kepada Nabi sebelum Muhammad. Baik. Kerana pada hujung surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. Jadi satu ayat sebelum 285 disebut Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Yang pertama ya. Jadi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini perincian kepada walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Beriman kepada apa yang diturunkan. Baik. Di sini pada ayat yang ke-285 diumumkan. Tak kiralah apa sahaja tidak diturunkan kepadanya. Disebut maksudnya kitab Al-Quran. Kan pada awalnya. Baik. Yang kedua disebut kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini semua perkara gaib. Betul Bertepatan ke tidak? Seiring ke tidak pada surah Al-Baqarah disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara gaib. Baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada kitab sekarang dan sebelumnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak kami bezakan rasul dengan rasul yang lain. Ini perincian juga kepada walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Maksudnya nabi yang terdahulu juga kita perlu beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi terdahulu, kerana mereka ini semua rasul. Kan? Jadi sesuailah disebut dua sifat ini, kerana hujung surah Al-Baqarah disebut lagi dua sifat ini. Beriman kepada perkara gaib, beriman kepada kitab yang diturunkan. Baik ya? Cuma pada surah Al-Baqarah wabil akhirati hum yuqinun, surah Luqman wahum bil akhirati hum yuqinun, diulang hum surah Luqman. Ya, saya telah merahkan tu wahum. Surah Al-Baqarah tidak sebut wahum bil akhirati. Okey. Yang pertama pada hujung surah Luqman, bila kita sebut wahum, pengulangan hum ini merujuk kepada penegasan yang lebih kuat pada surah Luqman. Maka untuk beriman, meyakini hari akhirat pada surah Luqman ini lebih kuat penegasannya berbanding pada surah Al-Baqarah. Nampak ya? Maka sebab itu pada hujung surah Luqman disebut ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa pula tadi muhsinin, bertakwa. Jadi orang muhsin tidak mesti dia kena bertakwa. Sifat bertakwa di mana? Disebut pada surah Al-Baqarah tadi, hudal lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa? Dia ada 5 sifat. Orang yang beriman dengan perkara gaib, orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat ataupun sedekah, orang yang meyakini kitab yang diturunkan, orang yang meyakini hari akhirat. Okey. Hujung surah Luqman disuruh lagi untuk bertakwa. Kerana apa? Surah Luqman juga disebut sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, mendirikan salat, alladzina yuqimunas salah wa yu'tuna zakah, orang yang menunaikan zakat. Lepas tu bil akhirati hum yuqinun, orang meyakini hari akhirat. Maka awal ayat ini disebut ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Lihat lagi sambungan dia. Sambungan ayat ini, ayat yang sama. Wakhshaw yawman, takutlah satu hari, la yajzi walidun an waladi, yang mana seorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya daripada azab dosa. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Artinya apa? Ini peristiwa hari akhirat disebut pada hujung surah Luqman. Berbanding pada hujung surah Al-Baqarah, perincian ceritanya pasal beriman perkara gaib, beriman kepada kitab. Hujung surah Luqman meyakini hari akhirat. Bahkan disambung lagi dengan
ayat yang paling terakhir, yang mana Al-Imam Malik bin Anas, dia pernah bermimpi bertemu dengan malaikat maut. Rasanya tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Kalau tak pernah dengar pun, kalau pernah dengar, anggapnya macam tak pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, anggap saja pernah dengar. Tak lawak sebenarnya memang hamba. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Baik. Al-Imam Malik bin Anas, dia pernah bertemu dengan malaikat maut satu hari. Dalam mimpi tersebut, Al-Imam Malik bin Anas dia bertanya kepada malaikat maut. Ambil peluang sebaik ini. Tanya, berapa lagi yang berbaki pada usiaku? Kemudian jawab malaikat maut. Dia angkat tangan, dia tunjuk 5 jari. Setelah itu, belum sempat ditanya apa erti 5 ini, 5 hari ke, 5 bulan ke, 5 jam, Al-Imam Malik terbangun daripada tidur. Jadi dicarinya apa 5 ni, 5 apa ni, kan? Dicari apa 5 ni. Lalu dicari, dia give up. Dan dia tanya seorang pakar takwil mimpi sezaman dengannya, seorang ulama namanya Ibnu Sirin. Dan dia jawab, Ibnu Sirin, dia bacanya ayat yang paling akhir pada surah Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Pada ayat yang ke-34, wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Ada 5 perkara. 5 ini bukanlah 5 hari, bukanlah 5 jam, bukan 5 bulan. Tapi 5 ini adalah 5 perkara yang hanya Allah Ta'ala sahaja tahu. Yang mana yang pertama, ilmu sa'ah, hari kiamat Allah Ta'ala sahaja tahu. Wa yunazzilul ghaith, hujan turun Allah Ta'ala sahaja tahu. Ada ramalan cuaca, tapi seringkali kan ramalan cuaca dia tak seiring dengan apa yang betul-betul terjadi. Bahkan ramalan cuaca mungkin hanya mengkaji hujan, turun hujan atau tidak. Tapi hujan itu bermanfaat atau tidak pun kita tak tahu. Ada hujan yang mudarat kan. Sebab itu setiap kali turunnya hujan, digalakkan kita baca doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan yang turun ini adalah hujan yang bermanfaat. Baik. 5 perkara ni yang ada dalam mimpi Al-Imam Malik bin Anas hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, bukan 5 hari. Mana 5 perkara ni? Pada hujung surah Luqman. Sebab itu surah Luqman sangat seiring, sangat sesuai diletakkan penegasan pada meyakini hari akhirat. Nampak ya? Dah habis dah. Itu sahaja, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Jadi ada soalan ke sebelum kita teruskan lagi? Ada penerusan ke? Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya surah Al-Baqarah ini, sifat muttaqin ini pun boleh kita ada perbandingan lagi, sifat muttaqin dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Ali Imran kan? Cuma untuk sesi yang akan datang saya tak bercadang untuk cerita pasal tu, sebab fokus saya adalah perbandingan antara surah, antara ayat Al-Quran. Ada lagi kisah Musa, kenapa ada digunakan kalimah fam fajarat, ada lagi kalimah yang digunakan kalimah fam bajasat. Saya rasa di sini tak ada. Tak. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, mudah-mudahan kita semuanya mendapat manfaat daripada kuliah yang berlangsung pada malam ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf segala kelemahan, kekurangan pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh off kan ni?